Kembali kita dalam segmen Biro Kawalan Narkotik dan kita bersama dengan narasumber kita ni sudah berada di studio ketika ini, iaitu Yang Mulia Pangeran Kamarul Zaman bin Pangeran Cucu. Beliau merupakan pembantu petugas fasilitator motivasi, bimbingan dan juga sesi sokong bantu. Assalamualaikum Pangeran. Waalaikumsalam. Jadi Pangeran, topik kita ni hari ini mengenai perkhidmatan program dan juga aktiviti cawangan pengawasan yang dapat memberikan kesan baik terhadap proses pemulihan. Satu topik yang amat panjang nih. Iya. Mungkin dapat diberikan mukadimahnya kepada penonton kita ni di Rampai Pagi. Silakan Pangeran. Ya. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdali wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Salamun qala min rabbir rahim, salamun qala min rabbir rahim, salamun qala min rabbir rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Treatment filosofi. Iaitu satu perkara, iaitu pengguna dan penyalahgunaan dadah adalah mereka yang penuh dengan bermacam masalah. Dan mereka ini memerlukan rawatan, pendekatan dan pemulihan, serta bantuan dan sokongan juga, sokongan moral daripada masyarakat, petani sendiri juga. Makanya objektif kita semua adalah untuk merawat pemulihan pengguna. Untuk merawat pemulihan pengguna dari segi pergantungan fizikal dan psikologi terhadap dadah itu sendiri. Ya. Sekaligus untuk mengintegrasikan mereka ini ke dalam masyarakat sebagai mereka yang normal, produktif, dan mereka yang lebih bertanggungjawab. Makanya perkhidmatan yang dijalankan sehingga ke hari ini adalah pendekatan-pendekatan yang tertentu yang boleh membaik pulih kepada mereka dan menjadi pilihan masing-masing. Itu satu peluang untuk mereka membuat perubahan dengan kesungguhan mereka. Iaitu perkhidmatan, bimbingan, sokong bantu dan rakan sebaya. Iaitu membuat pendekatan melalui bimbingan serta pengongsian ilmu serta tata cara terhadap klien tentang proses pembaikan. Apa yang diserapkan ke dalam mereka itu adalah untuk membantu klien dalam mengatasi cabaran kepulihan dan penyetuan kembali kepada keluarga dan masyarakat. Dan ini yang paling utama. Ya. Balik semula ke keluarga dan juga kepada masyarakat. Dan kita percaya tu bukannya satu proses yang mudah. Memang bukan proses yang mudah. Agaknya kalau apabila tadi mengatakan mengenai proses Ania kepada bekas-bekas mereka yang mengalami hal ini, apakah antara hal-hal yang membuatkan ini sesuatu yang agak susah bagi mereka untuk menjalani, untuk kembali diserapkan ke masyarakat pada umumnya? Macam mana? Dari segi dasarnya, bukan mudah dari tepi jalanan untuk menuju ke sejadahan ya. Mereka perlukan kekuatan dan kesungguhan untuk membuat pembaikan-pembaikan terhadap diri sendiri dan juga kepada persekitaran mereka. Keindahan hidup itu bukan seberapa banyak orang mengenali kita, tetapi seberapa banyak orang yang bahagia mengenali kita. Makanya kebaikan itu hendaklah dicari dan bukan ditunggu. Ya, inilah salah satu daripada sumber-sumber apa yang kami serapkan kepada mereka-mereka ini dalam membantu klien untuk mengatasi cabaran kepulihan dan penyetuan kembali kepada masyarakat itu. Dan selebihnya membantu klien untuk mengukuhkan proses kepulihan mereka itu sendiri. Macam mana tu cara-caranya? Agar menjadi teladan sebagai individu yang mempunyai ketahanan diri. Yaitu yang pertama itu adalah pembentukan semula tingkah laku mereka. Kita ini dapat mengenal pasti adakah proses kepulihan mereka itu adakah sudah dicapai dengan baik. Itu dari segi pembentukan sikap dan pembuangan sikap yang sudah lama itu. Yang kedua adalah untuk mengendalikan emosi biasa orang ini, emosi orang pasal apa di dalam proses penglibatan mereka ini, emosi adalah paling utama perkara yang sangat merosakkan diri mereka, sekaligus dengan tentang
cara dorang berfikir, iaitu psikologi. Manakala dalam peringkat yang ketiga itu adalah cara dorang mengembangkan pemikiran dorang setelah mereka boleh berubah, mengatasi emosi dan psikologi, maka intelektual mereka itu pengembangan cara berfikir melalui ibadah dan kerohanian itu adalah sangat penting. Dan selebihnya barangkali yang terakhir itu adalah life skill survival dan role modeling. Setelah mereka mencapai beberapa kebaikan dalam proses-proses dan memotivasikan dan membuat intervensi kepada mereka ini, mereka haruslah cekap, berdisiplin dan ada kesungguhan untuk berdiri sebagai seorang contoh yang baik di dalam proses kepulihan. Jadi kita percaya sahaja adanya proses-proses ini mesti ada satu program yang dikaitkan dan juga satu grup projek seperti kadang-kadang orang-orang yang mempunyai orang-orang yang ingin dimotivasi mesti ingin bertukar pandangan dan sebagainya. Jadi bagaimanakah bekas-bekas penagihan ini nyata orang dapat bertukar pandangan? Adakah program yang disediakan daripada pihak tuan sendiri? Terutama sekali lagi mungkin ada sesi curhatan nyata orang. Setelah itu macam mana pengendaliannya? Memang perkhidmatan dalam bimbingan dan sokong bantu kepada mereka-mereka ini memang ada dan memang banyak. Salah satu daripadanya adalah program pencegahan, iaitu pencegahan kejatuhan, iaitu relapse prevention, di mana mereka dapat meluahkan sesuatu isu yang sukar mereka atasi, iaitu untuk membentuk pengetahuan, kefahaman, bimbingan dan menangani masalah-masalah kejatuhan semula. Iaitu apabila mereka ini tidak ada kekuatan dan kesungguhan, nescaya mereka ini, kita sendiri bukan memandang remeh terhadap mereka, tetapi kejatuhan itu memang sedang menunggu mereka terhadap proses-proses kepulihan yang gagal mereka tangani. Dan yang kedua itu yaitu kelompok program muzakarah, di mana mereka dapat bertukar-tukar pandangan dan berkongsi sesuatu yang baru terhadap proses kepulihan mereka, yaitu peluang untuk mengongsikan isu masalah dan perkembangan kepulihan mereka. Dan manakala yang ketiga itu adalah kelompok prabebas. Itu apabila mereka ini sudah pun ada kesungguhan dan sudah kuat, lalu mereka ini akan menjadi seorang yang dikenal berjaya. pasti itu? Macam mana dikenal pasti bahawa mereka ini sudah siap untuk diserapkan bersama dengan masyarakat yang lain? Adakah ada mungkin daripada kajian-kajian daripada pihak tuan sendiri ataupun daripada mungkin daripada mereka sendiri mengatakan mereka sudah bersedia, dan macam mana pemantauannya setelah itu? Terima kasih. Kita dapat melihat beberapa peningkatan dan prestasi-prestasi mereka seperti mematuhi peraturan dan arahan, mematuhi perundangan-perundangan di dalam negara, itu tidak akan melakukan lagi kegiatan-kegiatan penyalahgunaan ini juga. Salah satu juga daripadanya kita ini dapat melihat disiplin mereka. Betul. Disiplin mereka dan kesungguhan mereka untuk mendekatkan diri kepada keluarga, berbalik semula ke keluarga. Kerana apa? Keluarga ini adalah orang yang terlibat sama juga ada di antaranya, dan juga mereka adalah orang yang menerima kesusahan di sebalik orang-orang yang melakukan kesalahan itu. Jadi it's time to pay back. It's time to pay back. Sebab itu sumber-sumber ilmu dan pendekatan kepada keluarga itu adalah penting diserapkan kepada diri mereka. Dan selebihnya adalah ilmu-ilmu pencegahan itu sendiri. Pencegahan diri terhadap pergaulan sosial, terhadap kejatuhan semula, dan mereka hendaklah tahu apa yang mereka mesti lakukan dan yang tidak boleh dilakukan. Dan ini salah satu cara yang dapat kami lihat terhadap mereka-mereka ini yang masih bergelut dengan proses-proses kepulihan mereka. Semuanya datang daripada kesedaran daripada individu tersebut ya. Individu betul. iaitu bekas penagih tersebut. Selagi mana mereka ini mereka adalah penentu segalanya, penentu nasib diri sendiri. Daripada pihak tuan mungkin berapa peratuskah mungkin ya efektif program ini kepada bekas-bekas penagih? Kita juga mesti jujur tentang melihat keyakinan mereka dan kesungguhan mereka dari segi interaksi mereka dan memenuhi beberapa peraturan dan syarat-syarat kepulihan ini juga. Memang banyak juga yang berjaya. Alhamdulillah, ini terutama sekali mereka telah mempunyai nilai kesedaran itu melalui balik semula kepada ibadah.
untuk mengerjakan ibadah dan juga kesungguhan orang untuk bekerja ya, untuk menampung dan menyara kehidupan keluarga yang telah lama barangkali orang tinggalkan juga semasa dalam menjalani proses-proses pembaikan dan rawatan. Dan ini adalah sungguh-sungguh meyakinkan. Betul. Ya. Daripada pengalaman Tuan Pengiran sendiri, mungkin ada lagi yang ingin ditambah informasi kepada penonton kita di Rampai Pagi? Ya, memang ada. Iaitu apabila kita menghadapi sesuatu dugaan dan permasalahan di dalam penyalahgunaan ini, hendaklah kita melihat diri kita semula. Iaitu di mana sebenarnya kekurangan kita. Jadi perkara-perkara itu adalah lihatlah kepada pendekatan kita dengan keluarga. Bagaimana? Adakah kita boleh masuk ke dalam keluarga semula dengan ilmu yang kita bawa? Yang kedua itu pendekatan terhadap peraturan. Mereka ini walaupun sudah bebas daripada proses-proses rawatan ataupun kepulihan ini, mereka perlu melatih diri mereka dengan peraturan yang sedia ada. Kerana jika mereka gagal, peraturan itu sendiri akan menghambat terhadap kesalahan yang mereka lakukan. Yang ketiga itu adalah pendekatan terhadap nilai kesihatan mereka. Ya. Nilai kesihatan ini adalah penting. Jika tidak ada nilai kesihatan ini, mereka akan gagal untuk menangani proses-proses pembaikan terhadap diri mereka. Dan selebihnya adalah pendekatan terhadap nilai kerohanian, yaitu ibadah mereka. Adakah mereka sudah membuat kerja-kerja untuk melatih diri mereka untuk masuk semula ke dalam ibadah dengan kesungguhan terhadap Allah SWT. Dan yang terakhir itu iaitu pendekatan kepada masyarakat. Iaitu mereka hendaklah tahu bagaimana pergaulan yang sebenarnya terhadap masyarakat, pergaulan sosial mereka, dan tidak akan melakukan sebarang gejala-gejala yang boleh merosakkan diri mereka dan juga kepada negara. Sekaligus ini dapat membawa mereka dengan lebih yakin lagi sebagai orang yang berjaya di dalam proses kepulihan tersebut. Ya, Auda, kita bersama dengan narasumber kita ni, iaitu pembantu petugas fasilitator motivasi bimbingan dan juga seni Sekuang Bantu, iaitu Yang Mulia Pengiran Kamarul Zaman bin Pengiran Haji Cucu. Kali ini kita ni akan membicarakan sebenarnya mengenai perkhidmatan program dan juga aktiviti cawangan bagi pengawasan yang dapat memberikan kesan baik terhadap proses pemulihan. Dan saya sebenarnya indah terlepas pandang baju yang apa tu Tuan Pengiran pakai merupakan rakan Harmoni Brunei Darussalam. Mungkin tadi berehat seketika. Sebentar lagi kita akan mengetahui mengenai rakan Harmoni ini, ya. Jangan ke mana-mana, kembali setelah ini. Kembali Auda bersama kami dalam rancangan Rampai Pagi, dan kali ini kita bersama dengan sedari awal tadi kita bersama dengan narasumber kita ni Pengiran Kamarul Zaman bin Pengiran Haji Cucu. Beliau merupakan pembantu petugas fasilitator motivasi, pembimbing dan juga sesi sokong bantu. Dan kita di dalam segmen Biro Kawalan Narkotik, di mana kali ini kita ni membicarakan juga mengenai perkhidmatan program dan juga aktiviti cawangan pengawasan. Dan Ani dipercayai dan diharapkan dapat memberikan kesan yang terbaik terhadap proses pemulihan bagi bekas-bekas penagihan ini. Dan Pengiran, memang kita ni mempunyai pihak pengiran sendiri ada mempunyai inisiatif-inisiatif dan telah pun menubuhkan kalau misalnya indah silap saya satu organisasi lah, kumpulan kata orang, iaitu Rakan Harmoni Brunei Darussalam. Dapat cerita sedikit mengenai Rakan Harmoni dan kenapa tertubuhnya Rakan Harmoni? Alhamdulillah, terima kasih. Rakan Harmoni ini adalah satu pertubuhan khusus di dalam Jabatan Penguatkuasa, iaitu Biro Kawalan Narkotik, iaitu satu kumpulan tenaga khusus untuk
membuat perkhidmatan-perkhidmatan sokong bantu dan bimbingan kepada mereka-mereka yang menjalani skim pengawasan mandatori. Rakan Harmoni adalah tenaga pembimbing. Berapa orang tenaga pembimbing dalam Rakan Harmoni? Kalau dapat dihitung dengan jari, kalau dapat dikira lah. Iya, pengiran. Pada mulanya memang ramai, tetapi oleh kerana mereka mendapat rezeki yang lain di luar, mempunyai pekerjaan persendirian dan juga bekerja dengan pihak-pihak yang berkenaan. Jadi sehingga ke hari ini Rakan Harmoni mempunyai satu kelompok yang berjumlah 7 orang saja yang mana mengandalkan tugas-tugas pada ketika ini di 4 daerah. Tapi sebenarnya apabila kita membicarakan, apabila kita memeriksa tentang peranan-peranan Rakan Harmoni ini, memang Rakan Harmoni ini mempunyai peranan untuk membimbing bekas-bekas penagihan ini, tetapi juga ini adalah tanggungjawab yang dipikul kepada Ketani selaku orang ramai untuk menerima dan jangan teragak-agak untuk memberikan satu stigma kepada bekas-bekas penagihan ini dan jangan menganggap mereka indah ada value nyata orang. Adakah ani yang apakah kadang-kadang bekas-bekas penagihan ini adakah betul kadang-kadang Ketani mendengar kisah-kisah daripada orang lain jua atau mungkin daripada terpengaruh dengan drama-drama TV kadang-kadang kan si bekas-bekas penagihan ini kembali kembali ke asalnya, maksudnya kembali menagih maksudnya kerana indah dapat diterima atau stigma yang ditekan atau diberikan kepada mereka ini oleh masyarakat. Mungkin dapat dikomen, pengiran? Memang sebenarnya apa yang berlaku pada ketika daripada dulu juga sudah sehingga sekarang ini memang stigma itu memang ada. Memang ada dan kita terpaksa turun tangan juga untuk memberikan mereka ini peluang untuk menilai diri mereka semula bagaimana perkara ini boleh berlaku iaitu kejatuhan semula tentang penagihan ini. Memang benar sebagian besar masih lagi belum dapat kembali ke keluarga dengan sepenuhnya disebabkan kepercayaan dan rasa-rasa ragu untuk menerima mereka ini kembali. Ini kerana apa? Kepada pengguna-pengguna ini mereka ini lebih memilih kawan yang lama untuk mereka mencurahkan sesuatu melebihi daripada balik ke keluarga. Itu salah satu contoh yang mereka ni masih gagal untuk masuk ke dalam institusi kekeluargaan. Dan yang selebihnya mereka ni adalah jobless. Belum mempunyai pekerjaan, belum mempunyai pendapatan untuk diri mereka sendiri juga dan juga kepada ahli keluarga. Makanya dengan ketiadaan sumber pendapatan ini juga menyebabkan mereka ini kembali lagi dalam kegiatan penyalahgunaan ini juga. Dan mungkin selebihnya they are homeless. Tidak ada tempat tinggal yang tertentu juga untuk menangani permasalahan kepulihan dorongan ini. Jadi dengan adanya dirapati oleh teman-teman yang lama, tidak ada kesungguhan dan kekuatan dalam diri mereka, lalu mereka dengan begitu saja terjebak kembali semula dalam penagihan ini. Dan sumber-sumber ini adalah memang benar berlaku, akan tetapi kita tetap pasti meneruskan. Orang indah putus harapan. Indah putus harapan dan sedia lagi membimbing mereka. Ikhtiar itu mesti ada, doa itu mesti ada dan sememangnya pihak daripada penyiaran daripada terutama sekali lagi pihak-pihak daripada Rakan Harmoni sedia untuk membantu dan memberi sokongan kepada mereka yang memerlukan. Jadi ini tergantung kepada individu itu sebenarnya. Bekas penagihan ini sebenarnya. Bis kita di sana hanya untuk membantu dan memberikan satu catalyst bagi pemulihan. Mungkin dalam dalam seminit saja kita akan bersama di segmen ini. Mungkin pengiran dapat memberikan satu saranan seruan kepada pihak-pihak mana ataupun ada kata-kata yang terakhir bagi segmen Ketani hari ini. Silakan. Alhamdulillah, terima kasih. Mula-mula saya ingin memberitahu matlamat sokong bantu itu adalah sangat penting bagi mereka yang masih sukar untuk mencari sumber kepulihan mereka sendiri itu dari segi pembentukan dan perubahan diri mereka. Kerana apa? Matlamat SSB itu sendiri adalah untuk meningkatkan kesedaran tentang kepentingan kehidupan yang sehat. Itu yang pertama. Selepas itu hendaklah mencari satu sumber yang boleh mendisiplinkan orang melalui peraturan-peraturan dan tata cara
hidup berperaturan juga untuk meraih kebahagiaan hidup juga dalam sisi sokong bantuan ya sumbernya. Kepentingan dalam kehidupan bermasyarakat dan dalam usaha merubah kehidupan yang lebih indah, berkeluarga, beragama, berbangsa, patuhi kepada peraturan dan undang-undang negara, sekaligus mentaati kedaulatan raja dan negara yang tercinta. Makanya saya ingin menyuruh kepada masyarakat yang berada masih lagi bergelut dengan proses-proses penagihan ini, juga kepada masyarakat setempat. Hendaklah kita menghindarkan diri kita daripada gejala keterlibatan dengan penyalahgunaan dadah ini juga. Kerana apa? Ini sangat-sangat merosakkan diri kita, juga kepada sumber-sumber lain, yaitu kepada agama, bangsa dan juga negara-negara ketanian. Selebihnya kita hendaklah mematuhi apa jua peraturan dan arahan yang ada di dalam negara ini, sekaligus untuk pencegahan diri kita untuk tidak terlibat dengan pergaulan-pergaulan sosial, penglibatan-penglibatan dengan gejala-gejala jenayah dan juga sebagainya. Ya, dan kita mengucapkan terima kasih Pengiran Kamarul Zaman bin Pengiran Haji Cucu, pembantu petugas fasilitator motivasi, bimbingan dan juga sesi sokong bantu, dan kita harapkan supaya program ini dan supaya apa yang dihajatkan oleh Rakan Harmoni semuanya berjalan dengan lancar dan ada sokongan daripada mana-mana agensi di negara Ketanian ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi